Okay, kelas. Kita sambung. After you got all the information, okay, P tanda, okay, average, fraction, diffraction, you got standard deviation, you got UCL and also LCL. So now the second last step, which is you need to construct a P chart. Okay, so construct P chart macam diagram, macam graph biasa. You kena ada paksi X dan also paksi Y lah. Okay, horizontal and vertical axis. So you lukis macam ni. Okay, horizontal and vertical axis. So kat sini you kena letak sampel dekat di bawah ni sampel. Dekat ni kita letak control. This one control limit. This one is for sample. Okay, so sampel dalam soalan kita ada 10 sampel kan. So 10 sampel. So you kena plot on your graph 10 sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So considered as 10 sampel. So control limit macam mana you nak tentukan kita punya nombor control limit ni kan. So you kena refer back to your UCL. UCL ni hok tinggi sekali lah, upper control limit. LCL yang bawah sekali, which is lower control limit, equals to 0. So kalau kita tengok kat sini kan, yang kita kira UCL kita 0.208 kan. 208. Lepas tu untuk plot kat situ, you tengok yang kita kira tadi kelas. Yang kita kira tadi dalam kejap. Ni kelas. Dalam yang kita kira dalam table tadi tu, yang kita kira fraction, diffraction. You tengok kat situ P kita kelas. P yang sebelah defektif yang kita kira tu kan. Berapa paling tinggi sekali you dapat dekat P tu? So kalau tengok sampel 1 0.06 kan. 0.02, 0.04, 0.1. So sampai sampel ke 10 yang paling tinggi ialah 0.28 kan. So 0.28. So dekat sini ni you bolehlah guna skala yang you kira skala lah 0.2 ke 0.1 ke boleh ambil. Okay, so kita kat sini. So yang paling tinggi P kita 0.28 kan. UCL kita 0.208 kan. So you boleh start dengan 0.05, 0.10, 0.25, okay, 0.3. So bila ni kita guna skala 0.05 kan. Beza dia 0.05 setiap satu ni. Nampak tak? This one you all faham kan? Macam mana kita nak buat, nak plot. Guna skala, okay? Tapi nak guna skala pun dia kena tengok dua benda. First, you kena tengok P kita dan juga UCL kita. Yang mana paling tinggi skala dia. So, you kena ambil yang mana paling tinggi. Sebab kita nak plot UCL, tak boleh lebih daripada P kita yang tinggi lah. Okay, kalau contoh P kita yang paling tinggi 0.2. Tapi P kita P kita paling tinggi 0.2. UCL kita kira 2.3. So kena ambil 3, 0.3. Faham tak kelas? Okay. So after you plot the sample and also control limit, you boleh plot the graph. Okay. So nak plot macam mana? Nak plot macam mana? You kena tengok dekat table kita. Yang first you buat tadi, yang you buat tu P kita tu.
Fraction, defection. Kita tengok situ. Kita kena plot. Okay, so cuba tengok sample number 1. Okay, so sample number 1. Refer your graph. Okay. Sample number 1. Tengok balik table. Sample number 1 kita equals to 0.06. Kan? 0.06. So, this one is 0.05 kan? So, 0.06 atas sikit lah. Sini. Pangkah kat situ. Plot the graph. Okay, nak buat titik bulat pun tak apa. Tapi kalau ikut cara saya, memang saya pangkah lah. Pangkah plot. Okay. So, tengok sample number 2, 0.02. So, sample number 2 kan? 0.02 means that bawah ni lah. So, 0.02 katalah kat sini. Okay. And then, sample number 3, 0.04. Sample number 3, 0.04. Okay, kata kat sini. Sample number 4, 0.1. Sample number 4 naik atas, 0.1. Sample number 5, 0.06. Sample number 5, 0.06. So, sama dengan yang number 1 tadi kat sini. Okay. Sample number 6. Number 6, 0.04. Okay. Number 6 is 0.04. So, kat sini. Sample number 7, 0.12. Sample number 7 ni, kelas. So, 0.1, 0.12. So, atas sikit. Sample number 8. Sample number 7. Okay, sample number 8, 0.1. Okay, kat sini. Sample number 9, 0.28. Number 9 ni, 0.28. Okay, sini. Terus tu. Belok. Sini. And then sample number 10, 0.06. Sample number 10, 0.06. So, atas sikit. Sinilah katakan. 0.06 sama dengan ini. So, you dah plot dah. Nampak tak kelas? You plot dah siap-siap. So, after you plot the graph, you kena sambungkan you punya titik-titik yang you plot tadi. Okay? So, nak guna ruler pun boleh. Nak sketch guna tangan pun boleh. Okay? Kalau nak guna ruler lagi bagus lah. Cantik lah. Dia punya garisan kan. So, macam saya ni tak ada pembaris lah. So, saya guna tangan. So, plot. Macam tu. Okay. Nampak? Dia akan jadi graf macam tu. Ni kita panggil P-chart. Okay. Graf awak akan jadi macam ni. Okay. Tak siap lagi ni. Tak siap lagi. Okay. So, after you sambung semua titik-titik tadi, you kena plot 3 lagi benda atas you punya graf ni kelas. Ingat after you plot the graph, okay, dah sambung titik-titik sampel tadi. Okay, you kena letak 3 lagi important information dalam graf awak. First, you need to plot UCL dulu. UCL yang kita cari tadi kelas. So tengok balik yang kita kira. So this one is you punya UCL kan. So 0.208. So kita kena plot yang ni. So tengok sini mana 0.208. So sini 0.2 kan. So 0.28 ni atas sikit lah. Okay. Ni 0.25.
Tapi dia 0.208. So kat sinilah kata 0. You tulislah dengan warna pen biru ke hitam ke, tak apa, biar nampak lain sikit. So 0.208. So ambil pembaris awak, you garis. Garis macam tu. Okay. So you need to put here UCL. Tulis kat situ UCL. Okay. Settle satu. Next, number 2, you need to plot LCL. Lower control limit kita. So, tadi you dah calculate, you got 0 negatif kan? Negatif 0.032. Graf kita tak ada yang negatif kat bawah Kita memang tak tulis kat bawah negatif ni kelas. Tak ada. Tak ada figure negatif. So, sebab tu saya kata, when you got negative numbers, you need to consider as 0. So, kosong kan? So, bila kosong, you just, kalau kosong kat sini lah. Ni kosong. Kan? So, tulis je kat sini. LCL. LCL. Okay? So, 0. 0. Nampak? Okay, last things that you need to put in your P chart, which is P tanda, which is average fraction defection. P tanda kita. So, this one is P tanda kita kan? Ni kelas. 0.088. So, sini. Ni 0.05 kan? So, 0.08 katalah. Sinilah sikit. 0.088. So, gariskan dia. So, 0.088 kan? You garis. Sama juga macam UCL tadi. So, garis. So, tulis sini P tanda. Okay. P tanda 0.088. So, nampak tak? Boleh kelas? So, this one is kita panggil P chart kita. P chart. So, finish. You punya P chart. Siap dah. Tapi, tak siap jawab soalan lagi. Ni baru siap construct baru ni kelas. Kan? So, setakat ni, kalau you tak faham, you boleh tanya Okay, you boleh WhatsApp saya, you boleh tanya masa kita live nanti dalam FB, okay? So, finish you punya P chart. So, back to your question. Tengok balik soalan awak, apa ditanya kan? Dia kata, is the process under control? Ditanya kan? Is the process under control? Adakah proses ni boleh dikawal ataupun tidak? Kualiti dia. Okay. Explain your answer. Soalan dia gitu je kelas dia katanya. Okay. What is your conclusion? What is your justification? Dia katanya. So, mudah saja. Jangan sakit kepala. So, question answer dia macam ni saja. So, bila you kena refer back to your P chart, okay? Refer balik to your P chart. Dia kata, adakah proses under control kan? So, jawapan awak, bila you nak bagi jawapan, you kena tengok graf P chart awak. So, kalaulah you tengok kat sini kan, biasa je kan, tapi this is upper control limit. Company hanya akan
accept the sample apabila sampel dia semua bawah upper control limit. Kalau atas daripada upper control limit, sampel tu tak akan diambil. Sampel tu akan di-reject. Kan? So, nanti when you calculate all the question in your past year question exam, you akan jumpa dua jenis graf. Okay? Satu graf macam ni, di mana ada sampel yang ataupun yang above upper control limit. Maksudnya sampel yang kita plot tadi dia berada di atas UCL kelas. So satu jenis graf. Satu lagi, bila you buat ataupun you kira soalan past year nanti, you akan jumpa juga graf di mana semua sampel yang kita plot ni berada di bawah upper control limit. Tak lebih daripada upper control limit. So you ingat remember ada dua jenis graf. Satu, sampel yang tak semua sampel lebih upper control limit. Maybe 1 or 2 sampel. Dia akan berada lebih daripada line upper control limit. Okay? Sometimes, bila you kira, you jumpa all the sample plot under UCL level or UCL graph. So, tu graf nombor yang kedua, jenis kedua. So, jangan pening, jangan sakit kepala, don't panic. Okay, maksudnya, tu ialah, dia ada cara satu lagi yang saya akan explain kepada awak macam mana kita nak buat conclusion. So, kalau macam ni, bila you dapat graf macam ni, you punya jawapan untuk last question yang ditanya. Okay, yang ditanya, adakah sampel ni under control ataupun tidak, kan ditanya. So, you can conclude that, macam ni cara dia. Okay. Saya tulis kat sini Nampak tak? Tulis kat sini. Senang saja kelas Bila you tengok graf ni, you summarize the graph. Means that you kena bagi tahu dalam jawapan you nanti sampel. Okay, kita tengok sini UCL kita kan. So UCL kat sini. So kita ada sampel kita ni kelas. Sampel kita lebih daripada UCL. Lebih daripada UCL. So you need to mention in your answer sampel. So kita tengok sini Kita tengok balik sampel nombor berapa. So sampel nombor 9 kan. Sampel nombor 9. Okay. Sampel nombor 9. So you kena bagi tahu dalam jawapan awak. Sampel number 9 is rejected. Bukan is lah, will be. Okay. Will be rejected. Sample number 9 will be rejected because, okay, tulis sini because it is over upper control limit. Tulis gitu je kelas. Okay. Sample number 9 will be rejected because it is over upper control limit. Okay, UCL. Nak tulis penuh UCL pun tak apa, upper control limit pun tak apa. You nak tulis UCL sahaja pun tak apa. Okay. So, tu yang jawapan awak. Okay. Kalau dalam kita punya buku kita tu ditulis macam ni kan. From P chart above, we can conclude that sample 9 need to be rechecking because its defect is higher than upper control limit. Panjang lah sikit. So, boleh dua-dua. Okay, maksudnya bila dia lebih daripada
upper control limit, the sample will be rejected or rechecking. Okay? Ni cara jawapan untuk kalau you dapat sampel tu bila you plot upper control limit. Maksudnya berada atas UCL kita. Tapi bila katalah yang nombor 9 ni duduk kat sini kan. Katalah duduk kat sini. So dia akan jadi graf awak akan jadi macam ni lah. Macam ni kan? Macam tu. So bila katalah semua hak ni tak ada, duduk kat bawah ni semua, kan? So you punya justification you boleh bagi tahu all the sample will be accepted. Gitu je kelas. Kalau sampel semua under upper control limit, okay, dia berada di antara ni dengan ni saja. So all the sample will be accepted. Bila dapat markah dah, jawab macam tu je. Okay, all the sample will be accepted. But when you plot the graph and then you got the sample, when you plot the sample over upper control limit, so you need to explain that sample. Faham tak? You kena explain sample yang lebih tu. So maksudnya sample number 9 will be rejected because it is over that UCL. Okay? Maksudnya sample nombor 9 ni akan di reject. Sebab apa? Sebab dia lebih daripada upper control limit. Boleh? Okay? So, habislah kita punya calculation untuk quality control. Boleh tak kelas? Okay? So, ingatlah before you plot the graph, you kena ada 4 benda tadi. Average fraction defection, standard deviation, UCL and also LCL. Baru you boleh plot the graph. Okay? Semua benda tu kita letak dalam satu graph. Iaitu kita panggil P-chart. So, after you construct a P-chart, still not finish your question answer. You not answer the question. The last answer is you need to conclude or summarize, okay, the P-chart. So, tu barulah kita siap kira. Sometimes, ada student sampai P-chart saja, kita ingat dia nak buat conclusion. So, tak dapat markah lah untuk yang conclusion tadi. Di mana you need to mention that, okay, which sample will be rejected or all the sample will be accepted. Nampak tak? Okay. So finish our first example. Okay. So for your assignment or your exercise, I will update in WhatsApp group. Okay. Which one you need to you need to do. Okay. So if you have any question or confused in any calculation part, you can ask me, okay, through WhatsApp, okay, and so on. So that's all for our calculation class. So I will see you on next chapters. Okay, Assalamualaikum.